A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam program yang kita namakan sebagai penghayatan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis 40 Imam Nawawi. InsyaAllah saya akan berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan hadis yang ke-29 daripada kitab Arba'in Nawawiyah yang bertajuk Jalan ke Syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh ambil kesempatan pada hari ini kita sama-sama menghayati hadis yang berbunyi an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yuba'iduni minan nar qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus salah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Hadis yang ke-29 daripada Imam Nawawi ini memerihalkan kepada kita ada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, memahami daripada hadis Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang perkara yang amat besar. Namun sebenarnya ia mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah. Ini konteks pertama dibincangkan dalam topik ataupun dalam tajuk jalan menuju ke syurga ini. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa hadis ini menerangkan amalan yang terbaik dapat dilaksanakan kita sebagai satu amalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pastilah juga menjauhkan diri daripada api neraka. Kita tahu bagaimana hadis ini diterapkan kepada diri kita sebagai umat Islam. Tidak boleh tidak, kita memahami sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memegang perkara-perkara asas dalam Islam, iaitu tidak menyekutukan Allah, melaksanakan salat, melaksanakan zakat, berpuasa dan menuju haji ke Baitullah. Jadi dalam memahami aspek ini, maka tidak boleh tidak, ibadah yang kita lakukan dengan penuh ketaatan dan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci penting. Menjadi kunci penting kepada kita untuk memahami setiap ibadah yang kita lakukan. Kalau ia dianggap satu kewajiban dan kita laksanakan dengan mudah, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju ke syurga. Ramai hari ini yang mungkin solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah zakat, juga tidak menyentuhkan Allah. Tetapi apakah dia yang mereka dapat fahami daripada amalan-amalan ibadah ini? Ada yang mengatakan bahawa ini menjadi satu amalan biasa, setiap hari kita lakukan, setiap hari kita melaksanakan.
Tapi ia tidak datang kepada jiwa kita yang sebenar. Tidak datang kepada hati kita kerana kita mengharapkan apa? Setiap amalan yang kita lakukan, pasti kita tahu ada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kerana tidak boleh tidak. Tujuan kita melaksanakan ibadah-ibadah ini untuk memikirkan hari pembalasan, iaitu Yaumul Mahsyar, Yaumul Akhirah. Tapi berapa ramai di antara kita yang hanya melaksanakan amalan-amalan yang ada pada hari ini, amalan kewajipan yang sepatutnya kita sebagai umat Islam laksanakan, tetapi tidak dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Ada orang pula yang memudah-mudahkan ibadah ini. Dikatakan bahawa setiap ibadah akan menjadi mudah sekiranya mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan solat, kita berpuasa, kita mengerjakan haji, kita melaksanakan mengeluarkan zakat dan sebagainya. Ia akan menjadi mudah kerana apa? Kerana semuanya datang taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun kita, laksana solat kita, bukan kerana kita, kerana Allah yang menggerakkan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itu yang kita perlu faham. Ada orang yang merasakan, yelah aku hebat, aku melaksanakan ibadat solat sempurna, aku melaksanakan semua ibadat, tetapi dia menafikan. Itu yang datang yang menyentuhkan Allah itu. Dia menafikan gerak-geri amalan yang terbaik dilakukan itu bila tak sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah ia satu ibadah yang sia-sia saja. Ini yang perlu kita beri perhatian. Kerana berapa ramai di antara kita tahu ianya merupakan satu kewajipan, tetapi tidak mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri. Kerana apa? Kerana merasakan ibadah itu hanyalah semata-mata satu tanggungjawab semata-mata. Tetapi kalau dia meletakkan, bagi mereka yang meletakkan ibadah yang dilakukan itu mestilah diterima berasaskan kepada tauhid yang benar tanpa unsur syirik. Tak ada kita bangun solat tengah malam. Kenapa kita bangun? Kerana Allah yang menggerakkan satu amalan ini. Kita tak nak kita lakukan solat, kita lakukan puasa, kita lakukan apa sahaja pekerjaan, rupanya sia-sia saja, tak memberi kebaikan daripadanya. Itu yang menjadi kerisauan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan sidang, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, menyebut amalan-amalan yang akan membawa ke syurga seperti solat, zakat, berpuasa dan menunaikan haji merupakan satu tuntutan yang perlu dilaksanakan. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks yang kedua, hadis ini disambung dengan thumma qala alla adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'u khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatu rajulin min jawfil lail. Apa maksudnya? Dalam hadis ini diterangkan bahawa kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Rasulullah kata? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nak tak lagi? Apa lagi pintu kebaikan yang ada di atas muka bumi ini? Puasa itu perisai. As-sawm junnah. Kita meletakkan puasa sebagai perisai. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api dan solat seseorang yang didirikan pada tengah malam. Tuan-tuan dan puan-puan
sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercakap persoalan berkenaan dengan amalan ini. Kadang-kadang kita merasakan bahawa apa yang kita lakukan itu adalah terbaik kepada kita. Tetapi kalau kita memahami tujuan amalan-amalan yang dilakukan itu adalah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana puasa. Ada orang bangun puasa, bangun sahur dan sebagainya. Tetapi puasa dia tak menjadi benteng ataupun perisai. Jadi dalam hadis ini nak menyatakan bahawa amalan kebaikan itu supaya kita puasa sehingga merasakan bahawa kita berpuasa itu sebagai perisai. Perisai apa? Perisai daripada melakukan maksiat, perisai daripada berkata yang tak betul, perisai daripada mengumpat orang, perisai daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Ini dia. Ada orang yang berpuasa Isnin, Khamis, puasa sunat, tapi dia tidak merasakan bahawa nikmat puasa itu. Dia hanya tahu bahawa ini adalah puasa yang disunatkan kepada kita. Tapi mereka tidak merasakan as-saum junnah. Puasa itu adalah perisai. Ini adalah perkara yang perlu kita titik beratkan. Dan bangun di tengah malam. Kerana apa? Bangun di tengah malam. Mendirikan solat di tengah malam dengan berqiyamul lail. Semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau benar-benar kita menjadi orang yang ikhlas. Dan sebelum itu, hadis ini menyatakan tentang satu amalan yang perlu kita laksanakan, iaitu bersedekah. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang tak ada satu sifat dalam diri dia untuk mengamalkan pelaksanaan untuk bersedekah. Ada yang berat tangan dia, ada yang rasa sukar nak keluarkan duit yang berat di tangan, nak bersedekah ni. Sedekah kat masjid, sedekah tabung-tabung. Zaman sekarang orang senang, ada QR saja, carian QR saja boleh bersedekah. Sedekah ini tak perlu banyak, tetapi perlu istiqamah, lazim. Buat sekali, buat seminggu, buat kekerapan yang ada. Jadi inilah dia yang hadis ini menunjukkan 3 amalan yang digalakkan secara khusus menjadi pintu kebaikan. Untuk jalan menuju ke syurga itu tidak lari daripada satu, berpuasa umpama perisai yang melindungi daripada kemungkaran dan neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekah sebagai penghapus dosa, seperti mana air memadamkan api. Nampak? Kenapa ayat ini menyatakan bahawa sedekah sebagai penghapus dosa, seperti mana air memadamkan api? Kenapa diletakkan bersedekah seperti memadamkan dosa? Kerana kita bila bersedekah, kita merasakan bahawa apa? Kita merasakan bahawa inilah dia tangan yang kita hulurkan. Kita membantu mereka umat Islam yang memerlukan. Selain daripada itu ialah amalan qiyamul lail. Berapa ramai daripada kita yang sanggup berpagi-pagian, menggunakan masa tidak kira, pagi bangun seawal 4 pagi, seawal 4:30 pagi untuk berqiyamul lail. Sedangkan kita tahu satu amalan yang mudah untuk kita nak sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala untuk berqiyamul lail, tapi kita tidak laksanakan. Solat tahajud 2 rakaat, solat hajat dan solat sunat yang lain. Kerana apa? Kerana qiyamul lail ini mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
mencegah dan menghapuskan dosa, serta menyihatkan tubuh badan kita. Jadi inilah dia sandaran daripada hadis ini, di mana Rasulullah SAW mendidik, nak mengajar kita jalan nak menuju ke syurga ni. Aku dah berikan, dah terangkan dalam hadis Muaz ini, dalam hadis Sayyidina Muaz bin Jabal tanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang terbaik yang dilakukan? Amalan yang terbaik pasti mudah, tetapi ada yang orang melakukan di antara kita yang sambil lewa, tidak memanfaatkan masa yang ada di atas muka bumi ini untuk melaksanakan amalan-amalan ini. Dan satu lagi perbincangan yang ada di dalam hadis ini diteruskan selepas ayat dalam surah Sajadah tersebut, disebutkan tentang persoalan jihad, iaitu qultu summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zurwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zurwatul sinamih. Apa dia? Jihad. Jihad, tuan-tuan. Jihad ini, ada yang menyatakan jihad ini semata-mata peperangan. Sebenarnya tidak. Jihad ini tidak semestinya membawa maksud peperangan. Kerana para ulama menyatakan bahawa jihad ini ada macam-macam. Jihad pengorbanan, jihad harta, jihad tenaga, jihad nyawa, harta benda dan sebagainya. Dalam Al-Quran perkataan jihad kebanyakan yang membawa erti mencurahkan segala tenaga menyebarkan dakwah kepada Islam. Berapa ramai di antara kita yang sanggup melihat bagaimana Rasulullah SAW berjuang habis-habisan nak dapatkan agama Islam ini dengan berjihad, mempertahankan dengan pertumpahan darah, perang-perang dan sebagainya, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain dan sebagainya. Kerana tidak boleh tidak, jihad merangkumi jihad untuk kita melawan hawa nafsu. Jihad juga. Kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, menghirup udara nafas di atas muka bumi ini. Berapa ramai di antara kita berjihad melawan tingkah nafsu syaitan itu. Ini mungkin tidak akan ada. Jihad menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini juga jihad. Berapa ramai di antara kita yang sedar dan tahu bahawa ini merupakan satu jihad yang sebenar. Jihad menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim, dan jihad berperang dan sebagainya. Justru inilah dia satu perkara yang kita meletakkan bahawa tanggungjawab yang ada sebagai umat Islam, selain daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik, semuanya jalan menuju syurga. Sedekah, qiyam, dan tidak boleh tidak, satu lagi yang tadi kita nyatakan tentang puasa. Kerana puasa ini adalah perisai, nyatakan dalam hadis ini. Jadi, apakah pengajaran, tuan-tuan? Pengajaran mungkin yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat kepada kita dengan begitu banyak sekali, tuan-tuan. Rahmat kepada kita begitu luas, membuka kebaikan untuk meraih segala pahala dan mengampunkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW memberi peringatan supaya sentiasa memelihara diri kita daripada menuturkan perkara-perkara yang baik, mengingatkan kita kalau bercakap-cakap yang baik. Ini semua adalah jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
tidak boleh tidak, kita sebagai umat Islam yang tahu tanggungjawab kita, inilah dia peluang yang perlu dilaksanakan, yang perlu kita ada dalam jiwa kita. Justru sebagai mengakhiri pertemuan dalam memahami hadis yang ada pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati bahawa amalan-amalan yang terbaik untuk kita lakukan bagi menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah amalan-amalan yang sukar, tapi amalan-amalan tersebut mestilah datang dengan penuh ikhlas, dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah setiap amalan-amalan yang kita lakukan diberikan dan disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melakukan sedekah, kita melakukan qiyamul lail, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melakukan semua perkara itu kalau Allah tak gerakkan hati kita. Jadi nasihat saya dalam pertemuan yang ada pada hari ini, moga-moga kita menjadi dan mengambil manfaat daripadanya. Inilah peluang untuk kita berjihad, mengeluarkan harta benda, mengeluarkan segala yang ada di dalam diri kita, memastikan bahawa kita menjadi insan yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan. Moga-moga hadis yang ke-29 daripada kitab Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi ini memberikan satu semangat, satu peluang untuk kita beristiqamah dalam melaksanakan amal-amal ibadah, dalam melaksanakan semua tuntutan yang disyariatkan kepada kita, dan moga-moga kita menjadi hamba yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.